10.7 sistem limfa manusia. Okey, jadi untuk tajuk ni apa yang kita standard pembelajaran yang kita nak capai ialah yang pertama kita nak mensintesiskan proses pembentukan bendali tisu dan limfa, membanding dan membezakan antara kandungan bendali limfa dengan bendali tisu dan darah. Yang ketiga, menguraikan komponen sistem limfa iaitu terdiri daripada limfa, kapilari limfa, salur limfa, nodus limfa dan organ limfa. Dan yang terakhir, mewajarkan keperluan sistem limfa sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah dan juga sebagai dalam proses pengangkutan bahan larut lemak dan juga dalam pertahanan badan. Okey, so apa yang disebutkan sebagai sistem limfa ialah terdiri daripada organ-organ ataupun gambar yang saya tunjukkan ni. Organ dia terdiri daripada limpa, sumsum tulang. Dia ada nodus limfa. Nodus limfa yang ini dia terdiri daripada struktur biji-biji yang halus yang cikgu pernah tunjukkan dalam kuliah masa ajar sistem pertahanan badan kan. Dan salur-salur dia yang kita dah pernah sebut sebelum ni ialah ductus thorax dengan vena subclavicle kiri. Ductus thorax tapi dia bersambung dengan salur darah. Ini sistem peredaran darah ni. Vena-vena tu ialah sistem peredaran darah kan. Jadi kita ada belajar ductus thorax ni dia akan mengalirkan bendali limfa ke dalam vena subclavicle kiri, dan kita ada ductus limfa kanan yang mengalirkan aliran dia ke vena subclavicle kanan. So sebelum kita belajar sistem limfa, kita nak belajar dulu proses pembentukan bendali yang masuk ke dalam sistem limfa ni, iaitu yang pertama kita belajar tentang bendali tisu dulu dan seterusnya bendali limfa. Bendali tisu ni, kita tengok gambar rajah ni. Ini ialah salur darah dan yang terdapat pada tisu badan kita. So salur darah kita yang kita dah belajar, arteri yang besar kan akan bercabang kepada arteriol yang kecil. Kemudian arteriol ni bercabang lagi kepada salur darah yang lebih kecil, kita panggil kapilari darah. So ini ialah kapilari darah. Ini kapilari darah lah. So darah mengalir dalam struktur kapilari darah dekat dengan tisu badan kita. So ini ialah sel-sel badan ataupun tisu badan. So sel-sel badan ni sebenarnya dia ada cecair yang membasahi sel tu. So cecair tu kita sebut sebagai bendali tisu. Bendali tisu ataupun ada beberapa nama lain yang kita sebut iaitu sebagai bendali interstis antara sel. Interstis bermaksud interstitial fluid, bermaksud bendali antara sel. So macam mana cecair ataupun bendali tisu ni terbentuk dekat di sekitar kita punya tisu badan. Jadi yang pertama sekali, bermula apabila darah yang sampai dekat hujung arteriol atau arteriol kapilari. Ni ialah hujung arteriol yang bersambung dengan kapilari. So darah yang masuk dekat sini, tekanan dia tinggi sebab dia punya cabang dia semakin mengecil. Dia punya diameter dia, bukan cabang dia, dia bercabang-cabang kepada salur darah yang lebih kecil. So diameter dia semakin kecil dan juga disebabkan oleh daya pengepaman jantung. So tekanan darah dekat sini kita sebut tekanan hidrostatik dia tinggi. Bila tekanan tinggi, dia akan memaksa kandungan dalam salur darah iaitu plasma darah meresap secara berterusan ke ruang antara sel. Jadi plasma darah akan terturas ke dalam meresap ke dalam ruang antara sel. Ini ialah ruang antara sel lah. So ini ialah sel, so ini ialah ruang dia. Jadi plasma darah akan meresap ke ruang antara sel. So bila dia dah masuk ke ruang antara sel, nama dia sekarang ialah bendali tisu, bukan lagi plasma darah. Jadi bendali tisu ni dia akan memenuhi ruang antara sel
membasahi sel secara berterusan, tetapi dalam tu tidak ada eritrosit, platelet dan protein plasma kerana yang ini saiz dia besar. Molekul yang besar macam eritrosit, dia tidak boleh menembusi dinding kapilari yang kita belajar kapilari ni selepas satu sel. So molekul besar tak dapat masuk ke dalam eritrosit tidak dapat berada di dalam bendalai tisu. So cerita proses pembentukan bendalai tisu ni cikgu ulang bermula dengan dekat hujung arteriol tu tekanan darah dia tinggi. Kerana diameter yang mengecil memaksa plasma darah meresap ke ruang antara sel, dan kali ini dia dipanggil bendalai tisu. Kemudian apa yang berlaku ialah bendalai tisu akan memenuhi ruang antara sel ni. Jadi apa yang seterusnya berlaku? Kejap ya. Kita baca ni dulu. Bendalai tisu ni dia akan membolehkan pertukaran bahan dalam darah. Maksudnya sel tu akan basah dengan bendalai tisu. Jadi pentingnya sel tu basah dengan bendalai tisu, sebab kita tahu kalau nutrien dia nak masuk daripada kapilari ni ke dalam kapilari ni, dia nak oksigen ke kan, nak berlaku pertukaran bahan dekat situ, dia mesti ada medium. Jadi tisu tu akan basah dengan bendalai tisu lah sebagai medium pertukaran. Nutrien dan oksigen meresap dari bendalai tisu ke dalam sel badan. Dan masa yang sama pula bahan buangan dan karbon dioksida meresap dari sel badan ke kapilari darah. So berlakulah pertukaran bahan dekat situ. Jadi oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Macam tu. Jadi nak keluar masuk tu, so kat dalam ruang antara sel tu mesti ada bendalai tisu. Yang seterusnya kita tengok pula pembentukan limfa dan komponen sistem limfa. So pembentukan limfa ni atau bendalai limfa ni ialah cecair dalam sistem limfa kita lah. So bila kita kena guna gambar yang sama kat sini. Cikgu padam balik semua. Jadi bila dah ada bila oksigen dah masuk, karbon dioksida keluar, oksigen masuk. Apa yang berlaku sekarang ni, bila dah ada oksigen yang masuk, kemudian karbon dioksida keluar, nutrien semua seperti glukosa, asid amino semua telah digunakan oleh sel-sel badan. Bila masuk dalam tu diguna oleh sel-sel badan. So dari segi kepekatan, bila nutrien dah digunakan, bendalai tisu ni kepekatan dia jadi lebih rendah. Dia jadi hypotonik berbanding dengan kita punya plasma darah. Bendalai tu jadi hypotonik berbanding plasma darah, ataupun plasma darah hypertonik berbanding bendalai tisu. Kemudian tekanan darah juga adalah lebih rendah sebab dah jauh daripada arterial tadi. Jadi air, penyerapan semula air, garam mineral dan bahan buangan akan berlaku dari bendalai tisu ke dalam venule kapilari. Maksudnya plasma darah akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. So kandungan dia ialah 85% daripada bendalai yang bendalai tisu ni tadi akan masuk semula ke dalam hujung venule. 85% masuk semula ke dalam hujung venule. Maksudnya masuk ke dalam venule. So bila
masuk ke dalam venule, maksudnya dia dia masuk semula ke dalam sistem peredaran darah lah. Okey, 85%. Manakala 15% pula akan masuk ke dalam 15% masuk ke dalam capillary limfa. So ini ialah capillary limfa yang kita dah belajar. Hujung limfa ni buntu, macam laktil. Laktil hujung dia macam tu. Okey. So 15% masuk ke dalam laktil, capillary limfa. Dekat sini kita tak sebut laktil. Okey, jadi yang masuk dalam capillary limfa ni dia akan membentuk bendali limfa. Okey, jadi maksudnya disebabkan jantung kita sentiasa pam darah, maka akan ada sentiasa bendali tisu yang masuk ke dalam ruang antara sel. Okey, selepas nutrien tu digunakan, 85% cecair akan masuk balik ke dalam sistem peredaran darah, manakala 15% akan masuk ke dalam bendali limfa dan dia membentuk sistem limfa. Dia membentuk sebahagian daripada sistem limfa. Okey, 15% daripada bendali akan kembali melalui capillary limfa, iaitu salur yang paling halus dalam sistem limfa dan dikenali sebagai limfa. So, apakah persamaan dan perbezaan antara limfa dengan bendali tisu dan darah? Okey. So, untuk persamaan, kedua-dua bendali ni dia memang tak ada molekul yang besar, macam plasma protein, eritrosit dan platelet. Dia tak ada sebab ini ialah molekul yang besar dalam bendali tisu dan juga dalam bendali limfa. Okay. Tapi dari segi perbezaan, kandungan lemak dan juga bahan larut lemak yang lain, dia lebih tinggi dalam sistem limfa. Sebab kita dah belajar sistem limfa mengangkut lemak daripada villus. Okay, manakala bendali tisu, kandungan lemak dan bahan larut lemak dia rendah. Sama juga dengan limfosit. Okay, oleh kerana limfosit ni dihasilkan oleh kita punya nodus limfa, maka kandungan limfosit adalah tinggi dalam sistem limfa kita atau dalam bendali limfa, manakala kandungan limfosit adalah lebih rendah dalam bendali tisu. Okay, antara limfa dengan darah pula, dari segi persamaannya, kedua-duanya mengandungi semua kandungan plasma seperti nutrien, hormon, enzim, bahan buangan, gas respirasi dan juga limfosit. Tapi beza dia ialah limfa dia tiada molekul yang besar, protein plasma, eritrosit dan platelet, manakala darah dia akan mengandungi molekul-molekul yang besar ni. Okey, kemudian komponen sistem limfa. Okey, capillary limfa berbeza daripada capillary darah kerana salah satu hujungnya adalah buntu atau tertutup, sementara hujung yang satu lagi dihubungkan dengan salur limfa. Okey, hujung satu buntu, hujung satu lagi ni bersambung-sambung lah dengan salur limfa yang lain. Okey, dinding capillary limfa terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Capillary limfa bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar dan di sepanjang salur limfa terdapat nodus limfa. Okey, apa dia nodus limfa? Yang ini ialah nodus limfa. Okey, sistem limfa terdiri daripada organ-organ seperti capillary limfa, tonsil yang selalu kita rasa tonsil bengkak tu, itu sebahagian daripada sistem limfa, appendix, nodus limfa, organ limpa, sumsum tulang dan kelenjar thymus. Okey, sistem limfa ni tidak mempunyai pam. So dia punya peredaran bendali limfa dalam tu tiada pam, tak macam salur darah. Dan sama dengan pengaliran limfa ni dibantu oleh denyutan nadi jantung, pengecotan otot rangka, sama macam vena lah. Kemudian peristalsis, salur pencernaan,
dan perubahan tekanan yang berlaku semasa tarikan dan hembus nafas. So maksudnya pergerakan dalam badan kita membantu juga dalam spesifik lah kita kena sebut yang tadi tu dalam peredaran limfa. Okey, so apa dia sistem limfa? Okey, yang pertama terdiri daripada salur limfa. Okey, salur limfa, bendali yang terdapat dalam salur limfa dinamakan bendali limfa. Kapilari limfa ialah salur buntu atau tertutup yang terletak di ruang antara sel dan bercantum membentuk salur limfa yang lebih besar. Jadi kita dah tengok tadi kapilari limfa ialah yang ini. Yang 15% masuk ni tadi. Ni kapilari limfa. Okey, ductus thorax menghubungkan semua salur limfa dari bahagian abdomen, thorax dan anggota sebelah kiri ke vena subclavicle kiri. Okey, kita dah belajar ductus thorax yang menghubungkan kita punya cejair daripada villus ke vena subclavicle kiri. Ductus limfa kanan mengangkut limfa dari bahagian kanan, kepala, tangan dan dada ke vena subclavicle kanan, yang seterusnya ke vena cava. Okey, kemudian kita ada salur limfa ni dia ada organ yang nampak macam biji-biji halus, biji-biji kecil so itu ialah nodus limfa. Nodus limfa ni terdapat pada salur limfa yang berfungsi sebagai penapis mikroorganisma. So ini ialah fungsi dia, penapis kepada mikroorganisma. So katalah dekat sini, ni salur limfa, bendali limfa masuk ke dalam nodus limfa kemudian keluar. So dalam ni nodus limfa akan menapis bendali limfa tadi, memusnahkan patogen, memusnahkan mikroorganisma. Jadi bila bendali yang keluar daripada nodus limfa akan menjadi lebih lebih bersih ataupun lebih tiada patogen lah. Jadi selain daripada tu, nodus limfa ni menghasilkan sel darah putih limfosit yang penting untuk hasilkan antibodi. Kemudian limfa mengandungi jumlah limfosit yang tinggi sebab limfosit ni dihasilkan dalam nodus limfa, dan limfa akan bebas daripada sebarang mikroorganisma selepas melalui nodus limfa. Okey, yang seterusnya organ limpa. Organ limpa penting untuk hasilkan limfosit juga dan memusnahkan sel darah merah. Selain tu dia menyimpan sel darah merah untuk menampung kehilangan darah semasa kecederaan. Yang seterusnya ialah sumsum tulang. Sumsum tulang ialah bahagian dalam tulang. Dia ada sel-sel yang boleh menjalankan mitosis bagi menghasilkan sel-sel darah putih, terutamanya limfosit. Kemudian kita ada injap. Dalam ni salur limfa kan. So kita nampak ni ada injap. Di sepanjang salur limfa ada injap. Untuk pastikan limfa tu mengalir dalam satu arah sahaja dan mengelakkannya dari berpatah balik. So dua ductus yang utama ialah ductus limfa kanan dan juga ductus thorax. Okey, jadi apa hubungan antara sistem peredaran darah dengan sistem limfa ni? Jadi semua kita dah belajar yang salur limfa ni dia akan bercantum semula dengan sistem peredaran darah melalui ductus thorax dan juga ductus limfa kanan. Okey, so ada peredaran limfa yang mengalir masuk ke dalam peredaran darah yang kita dah belajar masa belajar villus dulu. So ductus limfa kanan dia menerima limfa menerima bendali limfa dari bahagian tangan kanan, bahagian dada, bahagian kanan kepala dan leher. Ductus thorax menerima limfa daripada bahagian kiri kepala. Ini ialah bahagian-bahagian yang mengalir masuk ke dalam ductus thorax dan juga ductus limfa kanan. Kena baca Seterusnya ductus thorax akan mengalirkan kandungannya ke dalam vena subclavicle kiri, manakala ductus limfa kanan dia akan mengalirkan kandungannya ke dalam vena subclavicle kanan. Okey, jadi peredaran darah dan sistem limfa ni berkaitan
Contohnya kita tengok kat sini jantung, apabila dia pump darah, mula-mula darah akan pergi kepada arteri, seterusnya pergi kepada kapilari. Dekat kapilari dia akan jumpa struktur ni. Okey, dekat kapilari dia akan jumpa struktur ni lah. Jadi akan ada bahan yang akan ada cecair yang masuk ke dalam ruang antara sel ni. Ni ruang antara sel. So dia akan membentuk bendali tisu. Ni bendali tisu, bukan vena cava. Bendali tisu di dalam ruang antara sel. So daripada bendali tisu tu nanti 85% akan masuk balik sistem peredaran darah. Tapi 15% akan masuk dalam kapilari limfa. Jadi dia membentuk bendali limfa. Bendali limfa akan mengalir dalam salur limfa dan seterusnya mengikut kedudukan bendali itu daripada bahagian badan yang mana. Okey, kalau daripada bahagian kiri dia akan pergi ductus thorax. Ni ialah ductus yang besar atau salur yang besar bagi sistem limfa, dan ductus thorax akan mengalirkan kandungannya ke dalam salur darah vena, iaitu vena subclavi ke kiri. Okey, kalau yang daripada bahagian kanan badan dia masuk ke ductus limfa kanan dan seterusnya pergi ke vena subclavi ke kanan. So ini maksudnya ialah sistem peredaran darah. Yang ini ialah limfa, sistem limfa. So daripada sistem limfa dia boleh sambung dengan sistem peredaran darah, dan sistem peredaran darah akan mengalirkan sambung ke bahagian akan balik semula ke jantung lah melalui vena cava. Okey, keperluan sistem limfa yang pertama, mengembalikan bendali limfa yang berasal daripada bendali tisu ke dalam sistem peredaran darah bagi mengekalkan komposisi isi padu dan tekanan darah pada paras normal. Okey, so dia maksudnya kalau kita tengok proses pembentukan bendali tisu dan bendali limfa tak adalah dekat situ terus, dekat bendali tisu tu terkumpulnya bendali limfa cecair badan kita. So dia akan balik semula ke dalam sistem peredaran darah untuk kekalkan komposisi isi padu dan tekanan darah. Yang kedua, sistem limfa dia bantu angkut asid lemak, glycerol dan vitamin larut lipid seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Yang ketiga, mengembalikan bahan berguna seperti air, mineral, hormon dan koenzim yang tidak meresap ke dalam kapilari darah ke sistem peredaran darah. Maksudnya dekat bendali tisu tu kalau ada lagi yang nutrien yang tak digunakan, dia akan balik semula ke peredaran darah. Menyingkirkan bahan kumuh seperti asid urik dan urea ke sistem peredaran darah. Dan yang kelima, nodus limfa akan menghasilkan limfosit untuk bantu dalam penghasilan antibodi. Okey, dan yang terakhir sekali ialah tentang isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem limfa manusia. Okey, jadi isu kesihatan ni berpunca daripada isu yang utamanya ialah edema, iaitu keadaan apabila tisu badan menjadi bengkak akibat bendali tisu yang tidak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah dan ianya terkumpul di ruang antar sel. Maksudnya tadi kita dah ada belajar arteriol, lepas tu kapilari darah. Ni ada sel-sel badan. So bendali tisu akan terkumpul dekat ruang antara sel ni. Okey. So kalau kat sini ruang antara sel ni penuh dengan bendali tisu, okey, dia akan menyebabkan bahagian badan kita yang dekat sini ni bengkak, yang kita sebut sebagai edema.
Kalau pergerakan cecair tadi tidak ikut seperti yang kita dah bincangkan, 85% masuk dalam sistem peredaran darah, 15% masuk sistem limfa, cecair itu tak bergerak, so situ akan bengkak. Bengkak akibat bendalih yang tidak dikembalikan ke sistem peredaran darah dan terkumpul dekat ruang antara sel. Okey, apa punca-puncanya berlaku edema ni? Yang pertama ialah kekurangan protein plasma, iaitu kekurangan albumin dalam darah. Yang kedua ialah kehamilan, iaitu badan akan menghasilkan lebih banyak bendalih badan untuk memenuhi keperluan fetus yang membesar. Yang ketiga ialah pesakit terlantar untuk satu tempoh yang lama, seperti pesakit yang terbaring, lumpuh atau stroke, di mana dia tidak bergerak, jadi bendalih badan tu tidak pengaliran dia tidak lancar. Tapi yang paling biasanya disoal dalam periksa ialah tentang jangkitan parasit, iaitu cacing filaria yang akan hidup dalam salur limfa kita. So cacing ni dia dibawa oleh nyamuk. Cacing ini tular melalui gigitan nyamuk. Maksudnya nyamuk yang gigit kita, daripada gigitan tu kita akan dapat telur cacing filaria. Dan cacing telur tu akan menetas dan hidup dalam sistem salur limfa kita. Okey, bila dia hidup dalam salur limfa, dia akan sekat aliran bendalih limfa, menyebabkan bahagian yang dijangkiti seperti kaki akan membengkak. Okey, so nama biasanya kita gunakan untut ataupun nama lain dia ialah filariasis limfatik. Okey, so kalau filariasis limfatik maksudnya dia daripada jangkitan parasit. Okey, so itu saja untuk sistem limfa.